Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam program Iqra' Satu Helai Satu Hari, yang juga satu helai itu bersamaan dengan dua muka surat. Yang mana pada hari ini kita akan baca pada muka surat 26 bermula dengan muka surat 26 surah Al-Baqarah juzuk 2 bermula dengan ayat 170. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jadi marilah kita sama-sama ambil bahagian untuk kita mengimarahkan ataupun sama-sama untuk memeriahkan program ini. Bersama-sama kita membaca Al-Quran dengan kadar satu helai satu hari, iaitu bermula dengan muka surat 26 dan juga 27. Jadi sebelum saya mulakan bacaan muka surat yang akan kita bacakan hari ini, sedikit menyentuh berkenaan dengan pertamanya keutamaan ataupun arahan ataupun anjuran galakan daripada Allah Subhanahu Taala untuk kita ittiba' wahyu. Adalah sangat penting, sangat utama kita sebagai satu orang Islam, orang Muslim yang membaca Al-Quran, di mana di sana ada saranan ataupun arahan, anjuran untuk kita ittiba' wahyu. Jadi ittiba' wahyu, Allah SWT beritahu pada ayat 170 ini, dan dalam masa yang sama Allah SWT juga menyentuh untuk kita jaga makan, ataupun ada di sana larangan untuk kita tidak memakan makanan yang diharamkan oleh Allah. Dan seterusnya ada juga ayat-ayat yang Allah SWT menyentuh tentang ancaman ataupun larangan kepada kita untuk tidak menyembunyikan wahyu. Apa-apa yang diturunkan oleh Allah adalah berbentuk wahyu yang disampaikan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril. Jadi daripada wahyu itu, di sana ada larangan ataupun ancaman untuk kita tidak menyembunyikan wahyu. Jadi untuk itu satu ayat yang mana di sini ditulis tentang tafsir Ibnu Katsir ayat 173 menyentuh berkenaan dengan kelonggaran terhadap makanan yang diharamkan. Di dalam ayat sebelumnya, Allah menyuruh hamba-Nya beriman supaya memakan makanan yang Allah telah rezekikan daripada sumber yang baik-baik, dan dalam masa yang sama mensyukuri akan rezeki yang diperolehi. Kemudian seandainya benar mereka itu mengakui diri mereka sebagai hamba Allah, maka kerana memakan makanan yang halal itu menjadi sebab untuk diterima segala doa dan ibadah kita. Maka sebaliknya, memakan makanan yang haram itu menjadi penghalang diterimanya akan doa dan ibadah. Jadi Allah SWT menyebutkan tentang rezeki yang diberikannya kepada mereka dan memberi petunjuk agar memakan makanan yang baik-baik. Jadi anjuran ini Allah SWT mulakan kepada Nabi-Nabi dia. Dalam masa yang sama, anjuran itu bukan untuk setakat pada Nabi-Nabi, akan tetapi kepada kita sebagai pengikut Nabi, iaitu untuk mencari ataupun mendapatkan makanan yang baik-baik lagi halal, halalan thayyibah. Maka selanjutnya surah Baqarah ayat 170 ini Allah SWT juga menyebutkan bahawa hal itu tidak diharamkan kecuali bangkai, iaitu yang mati dengan sendirinya atau yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas. Jadi binatang-binatang yang terkena seperti ini, maka dia diharamkan. Jadi khusus bagi bangkai yang di laut, itu tidak diharamkan. Selain daripada itu dikategorikan sebagai bangkai lah. Mana-mana binatang di darat yang mati, sama ada mati dipukul, mati tercekik, jatuh, ditanduk, diterkam dan sebagainya ni, maka dia dikategorikan secara umumnya sebagai bangkai dan ia tidak boleh dimakan oleh kita orang Islam. Lebih-lebih lagi, binatang itu jika sekiranya disembelih sekalipun tapi tidak menyebut akan nama Allah pun
tidak boleh dimakan kerana dia dikategorikan sebagai bangkai. Akan tetapi, khusus bagi bangkai yang di laut, itu tidak diharamkan. Sebagaimana disebut dalam hadis sahih tentang laut, iaitu laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Dan hadis daripada Ibnu Umar juga, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu iaitu ikan dan belalang. Belalang juga dikategorikan sebagai bangkai yang mana halal dimakan. Ikan, seperti mana kita sedia maklum, of course lah, dia mati sendiri. Kita tengok beli, setiap kali kita beli pun memang dah keadaan mati dah. Melainkan ikan-ikan sungai, ikan darat biasanya orang beli dah keadaan hidup. Tapi ikan-ikan di laut ni biasanya mati. Walaupun mati, kita tetap boleh makan sebab dia ada pengecualian untuk perkara tersebut. Dan 2 darah juga dibolehkan, iaitu jantung dan limpa. Jadi kategori darah yang boleh dimakan hanya khusus kepada jantung dan limpa. Selanjutnya Allah SWT membenarkan memakan yang haram ketika berada dalam keadaan darurat. Jadi pengharaman yang berlaku bila mana datangnya keadaan terpaksa darurah, maka dibolehkan setakat atau keadaan yang sangat memerlukan, ketika benar-benar tidak ada lagi makanan yang dapat dimakan selainnya. Walaupun darurah, tetapi ada had juga. Bukan makan sampai kenyang. Orang Terengganu kata kenyang nyenggeng, bukan. Makan tetapi sekadar untuk dapatkan tenaga ataupun selamatkan diri daripada mati. Bagi makanan yang diharamkan tadi. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, tetapi barang siapa yang terpaksa, darurah tadi, untuk memakannya, memakan apa yang Allah Ta'ala larang tu, bukan kerana menginginkannya, bukan sebab nak sangat, tapi terpaksa. Dan kemudian tidak melampaui batas, tidaklah sampai terlalu kenyang, sekadar untuk selamatkan diri daripada mati dengan sebab kelaparan. Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan tentang firman Allah, iaitu sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, iaitu maknanya iaitu Allah Ta'ala Maha Pengampun terhadap apa yang dimakannya seperti barang yang haram, dan Maha Penyayang kerana Allah membolehkan baginya memakan barang yang haram ketika darurah ataupun terpaksa. Jadi penerangan ataupun keterangan ini dipetik daripada kitab Tafsir Ibnu Katsir, iaitu Tafsir Quranil Azim jilid 2 140, iaitu cetakan tahun 2000, muka surat 147 hingga 152. Jadi insya-Allah harapannya kita bacakan muka surat ini dalam keadaan kita ada sedikit gambaran tentang apa yang Allah SWT ingin sampaikan ataupun nyatakan kepada kita melalui kalamnya, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Muka surat 26 ayat 170. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.
Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, iaitu wahyu, maka mereka menjawab, tidak. Kami hanya mengikuti apa yang kami perolehi daripada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa pun dan tidak mendapat petunjuk. Ini antara respon yang mana diberitahu ataupun yang dilontarkan oleh orang musyrikin Mekah ketika mana diajukan kepada mereka untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, iaitu wahyu. Maka respon ataupun daripada tindak balas itu, mereka jawab, tidak, kami tak akan ikut apa yang kami ikut, kami hanya ikut apa yang kami telah peroleh daripada nenek moyang kami. Perkara ini juga ada di kalangan masyarakat hari ini. Mereka hanya mengikuti apa-apa yang diberitahu oleh nenek moyang mereka tanpa bersandarkan kepada sumber wahyu. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Dan perumpamaan bagi penyeru, iaitu orang yang kafir, adalah seperti pengembala yang menjerit kepada binatangnya, yang mana binatang itu tidak mendengar selain daripada panggilan dan jeritan. Mereka itu tuli, iaitu pekak, tak mendengar, bisu, tak boleh cakap, dan buta, maka mereka tidak memahami. Jadi semua sumber ataupun panca indera untuk sampai ke dalam hati dan akalnya tertutup. Maka bagaimana mungkin mereka nak dapat faham? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang beriman, anjuran, suruhan daripada Allah Ta'ala kepada orang beriman. Apa dia? Makanlah daripada rezeki yang baik. Makanlah daripada rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu. Jadi kita untuk makan ni kita kena pilih. Bukan main makan je. Ada setengah-setengah orang dia tak boleh. Cerewet kata dia. Sedangkan di sini ataupun dalam Al-Quran ada suruhan kepada kita untuk pilih makanan. Jadi makanlah daripada rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada Allah. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan ke atasmu bangkai. Seperti mana yang kita telah sebut tadi. Bangkai, darah. Tapi kategori bangkai ada dua yang dapat dikecualikan. Kedua yang dikecualikan. Manakala kategori darah, dua dikecualikan. Bangkai, ikan dan belalang. Manakala darah, jantung dan limpa. Juga diharamkan kepada kamu daging babi dan daging haiwan yang disembelih dengan menyebut nama selain daripada nama Allah. Jadi mana-mana sembelihan ataupun binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, sebut nama selain nama Allah, maka dia jadi bangkai. Maka bila bangkai kita tak boleh makan. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya bukan kerana menginginkannya dan tidak melampaui batas, tadi dah disebut, maka tiada dosa baginya
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Pengampun kerana diberi kelonggaran untuk memakan perkara yang haram itu dalam keadaan terpaksa dan darurah. Dan penyayang kerana membolehkan dapat makan makanan yang haram itu dalam keadaan terpaksa. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, yaktumu, sifat menyembunyikan ni. Menyembunyikan apa? Menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah berupa wahyu lah. Iaitu kitab, Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Dan menjualnya dengan harga yang murah. Yashtaru ni asal dia tukar. Asalnya tukar barang. Saya ambil hak ni, awak ambil hak saya. Tukar. Jadi dia tukar apa? Dia tukar wahyu itu dengan berupa keuntungan dunia. Jadi dia menjualnya dengan harga yang murah. Jadi hak dia tukar tadi itu berupa wahyu yang mahal. Dia ambil itu keuntungan kepentingan dunia dia yang murah nilainya. Maka dengan sebab itu Allah SWT kategorikan mereka ni dalam bentuk jual. Jadi menjual wahyu tadi, kebenaran tadi dengan harga yang murah, maka mereka hanya akan menelan. Jadi orang yang macam ni, akibat dia apa? Mereka hanya akan menelan api neraka ke dalam perutnya. Sebab barang yang ditukar tadi tu, jelas sekali tukar jadi makanan. Kegunaan dia, hak dia makan. Jadi makanan ni masuk dalam perut. Jadi makanan yang dimakan tadi berasal daripada hasil menjual ayat yang diturunkan Allah tadi, menyebabkan mereka masuk neraka. Jadi hak dia makan tu sebenarnya dia makan bara neraka ataupun api neraka. Dan Allah tidak akan menegur mereka pada hari kiamat. Allah Ta'ala tidak akan tegur dia. Tak akan cakap dengan dia. Wala yukallimuhumullah. Allah tak cakap dengan dia. Allah tak pandang dia. Pada hari kiamat nanti, dan dalam masa yang sama tidak akan menyucikan mereka. Jadi mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Maka mereka itulah yang mana? Yang atas-atas yang disebut sebelum tadi tu. Ayat-ayat sebelum tadi yang disebut kategori-kategori mereka, keadaan-keadaan mereka, sifat-sifat mereka ini. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Hak dia jual tu, dia jual kebenaran ataupun petunjuk. Hak dia ambil itu apa? Kesesatan. Jadi mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk dan membeli azab, seksa, neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan mereka. Maka sungguh menghairankan kesanggupan mereka. Jadi satu perkara yang pelik lah, hairan. Kerana mereka sanggup tanggung seksa api neraka itu. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Yang demikian itu kerana Allah telah turunkan kitab iaitu Al-Quran dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang yang berselisih faham tentang kebenaran kitab itu, sesungguhnya mereka lah dalam perpecahan yang jauh. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat sahaja. Tetapi kebaikan itu ialah kebaikan orang yang beriman kepada Allah. Syarat dia kena ada beriman kepada Allah. Beriman pada hari akhirat. Beriman pada para malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Jadi kalau kita tengok dah disebut tadi tu, syarat kebaikan itu perlu ada beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, beriman pada para malaikat, beriman pada kitab-kitab, beriman kepada nabi-nabi. Jadi beriman ni rukun iman. Syarat dia. Dan memberikan harta yang dicintai kepada kaum kerabat. Ada juga sifat menginfakkan kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, peminta sedekah, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan solah dan menunaikan zakat. Jadi orang-orang yang menepati janji apabila berjanji. Ini sifat-sifat yang Allah sebut ni. Dan orang yang sabar dalam kesusahan. Sabar dalam penderitaan dan juga sabar ketika peperangan. Jadi orang-orang yang mengumpulkan, orang yang ada ciri-ciri ini, sifat-sifat ini, mereka itulah orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi bila kita baca ayat ni, kita kena tengoklah sifat-sifat atau ciri-ciri ini adakah telah diwujudkan dalam diri kita semua, insya-Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu melaksanakan qisas, iaitu hukuman yang sama seperti kejahatan yang dilakukan ke atas diri manusia. Hukuman balas, qisas. Yang berkaitan dengan orang yang dibunuh. Yang mana orang yang merdeka dengan orang yang merdeka. Orang yang merdeka lawan dengan orang merdeka. Hamba sahaya dengan hamba sahaya. Perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memperoleh kemaafan daripada saudaranya, hendaklah dia mengikutnya dengan baik dan membayar diat, iaitu tebusan kepada mereka dengan baik. Hal yang demikian itu adalah kemudahan dan rahmat daripada Tuhanmu. Jadi barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang sangat pedih.
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Dan dalam kisas itu ada jaminan. Dalam kisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang berakal, agar kamu bertakwa. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. Pada kalimah khaira dengan al-wasiyah ada satu bentuk simbol tanwin yang akan bertemu dengan hamzah wasal, ataupun dalam istilah tajwid disebut iltiqa'u sakinain, bertemunya dua sukun. Jadi bila situasi ini berlaku, maka apa yang kita kena lakukan ialah akan berlaku pertambahan nun kecil yang berbaris bawah yang tidak ada dinyatakan di sini. Jadi bagi pelajar ataupun kepada yang telah mempelajari berkenaan dengan tajwid, maka dia automatik akan faham bahawa pada situasi ini dia akan perlu untuk tambah nun kecil yang berbaris bawah. Jadi pada kalimah antara khaira dengan al-wasiyah akan ditambah nun kecil yang berbaris bawah. Jadi bacaan dia akan berbunyi khaira nilwa. Khaira nilwasiyah. In taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan ke atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, maka berwasiat untuk kedua-dua orang tua dan kaum kerabatnya dengan cara yang baik. Jadi wasiat itu tidak melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta orang yang berwasiat. Kerana 2/3 lagi. Kalau dia tak lebih 1/3 wasiat, 2/3 atau baki daripada itu dia jadi pusaka. Faraid. Jadi ayat ini tidak termasuk untuk ahli waris kerana sudah dinasakh, iaitu diganti hukumnya dengan ayat tentang waris, surah An-Nisa ayat 11. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Barang siapa yang mengubahnya, iaitu wasiat itu, ubah wasiat dekat nak mati kan, berlaku wasiat, ataupun dekat-dekat hampir ataupun sebelum itu berlaku adanya wasiat, maka siapa yang mengubah wasiat itu setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Jadi sesungguhnya Allah Maha mendengar, Allah tahu, Allah dengar apa yang dia ubah ataupun apa yang diberitahu tentang wasiat itu, lagi Maha mengetahui tentang wasiat dan pengubahan wasiat itu. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.